Baik, seterusnya lebih 600,000 isi rumah golongan berpendapatan pertengahan atau M40 telah tergelincir ke dalam kategori golongan berpendapatan rendah B40 akibat krisis COVID-19. Menurut Sekretariat Majlis Tindakan Ekonomi seperti yang dilaporkan oleh Jabatan Perangkaan untuk tahun 2019, sekurang-kurangnya 8% isi rumah memperlihatkan penurunan pendapatan di ambang pendapatan maksimum B40 iaitu RM4,850 sebulan. Apa yang kita boleh faham berkenaan dengan perkara ini? Saya disertai sekarang oleh Profesor Tan Sri Nur Azlan Ghazali, Pengarah Eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Prof, 600,000 isi rumah M40 telah pun jatuh ke B40. Apa kesannya perkara ini kepada ekonomi jangka pendek dan jangka panjang? Yang pertama sekali ialah kesan terhadap isi rumah itu sendiri ya. Yang kita risaukan ialah kesejahteraan ataupun kualiti kehidupan mereka. Sekitar lebih kurang 600,000 itu adalah lebih kurang dalam 21% daripada isi rumah yang berada dalam kategori M40. Sekarang akibat daripada krisis ini, pendapatan mereka telah jatuh di bawah garisan B40 tadi. Jadi berarti bagi saya yang paling penting ialah dalam konteks kualiti kehidupan mereka, keupayaan mereka untuk meneruskan kehidupan dengan sempurna. Itu yang paling penting sekali. Termasuk juga dalam konteks komitmen untuk memenuhi komitmen yang fix komitmen ya. Jadi itu yang bagi saya yang paling utama, walaupun kita tahu ada kesan ke atas ekonomi secara keseluruhan kerana mereka akan berbelanja lebih kurang, tetapi bagi saya kesejahteraan mereka, kelangsungan kehidupan mereka itu yang paling utama. So, tentu itu yang paling utama, Prof. Tapi kesan lebih besar, lebih makro kepada ekonomi itu juga tidak dapat kita nafikan. Sebagai contoh, mereka ini yang pendapatan mereka banyak terjejas. Perbelanjaan mereka juga akan terjejas. Apabila lebih ramai orang tidak berbelanja ataupun berbelanja kurang, ia akan memberi kesan kepada ekonomi negara. Apa lagi kesan berantai lain yang kita jangkakan, Prof? Sebenarnya kesan ke atas pendapatan ini dia merentasi semua kumpulan ya. Of course secara relatif lah. Maksudnya kumpulan yang dikatakan top 20 juga ada yang jatuh kepada M40. Sama juga dalam konteks yang B40 pun kalau mengikut Jabatan Perangkaan dia ada pecahan ya. Kategori maksudnya B1, B2, B3, B4 ya. Yang B1 itu adalah yang paling rendah lah. Jadi berarti pada semua peringkat ada berlaku kejatuhan. Jadi berarti kalau kita himpunkan semua sekali, pastinya dia akan menyebabkan kepenggunaan. Maksudnya perbelanjaan isi rumah itu akan berubah. Ya, jadi berarti terutama yang biasanya yang being cut off, kalau kumpulan pendapatan yang lebih tinggi, mereka akan kurangkan dari segi the so-called luxury ataupun perbelanjaan yang berikut kehendak. Tetapi yang kita risau kumpulan yang bawah ini, adakah ianya mencukupi untuk keperluan perbelanjaan yang dianggap keperluan. Maksudnya makan minum dari segi rumah mereka dan juga keperluan-keperluan asas. Sebab itu Yang Amat Perdana Menteri daripada mula lagi saya ingat pada tahun lepas menekankan tentang food on the table. Itu yang paling penting, kena ada makanan yang cukup. Jadi amat penting kita pastikan itu dan saya menggesalah kalau boleh, terutama kita dalam kejiranan kita ya. Jangan kita sangka semua orang okey. Kadang-kadang mungkin sebelum ni nampak dia kehidupannya nampak okey, tetapi kalau satu daripada punca pendapatan itu terjatuh, jadi penting bagi saya kejiranan itu amat penting untuk mengenal pasti sekiranya ada dalam masyarakat kita, komuniti kita yang terjejas. Bagaimana dengan bank, Tan Sri? Golongan M40 jatuh kepada B40 dan B40 juga mungkin lebih serius keadaan mereka. Adakah wujud kekhawatiran bahawa golongan-golongan ini, khasnya B40 dan segelintir M40 ini menghadapi kesukaran untuk membayar balik pinjaman mereka sebagai contoh? Dan apa kesannya kepada bank secara keseluruhan? Itu memang pasti. Pertama sekali ialah kalau kita tahu bahawa di Malaysia ini kadar keberhutangan dalam konteks individu ya memang sebahagian besarnya adalah pendapatan dalam kumpulan pendapatan rendah. Jadi penting untuk kita pastikan bahawa kesan ini dia tidak melaratlah. Sebab itu penting kita berhati-hati
dalam konteks moratorium dan sebagainya, walaupun ada moratorium itu, tetapi kita harus berhati-hati memastikan dia tidak menular kepada sistem keuangan kita. Jadi berarti kalau saya tengok dalam kumpulan contohnya B40 sendiri ya, B40 itu yang maksudnya berganjak daripada yang tahap yang paling tinggi dalam B40 ya, maksudnya dia turun ke bawah. Maksudnya dia ada 4 peringkat B40 ini. Jadi hampir lebih kurang 20 hampir 26% yang terganjak kategori mereka. Jadi berarti penting untuk kita kenal pasti. Bagi saya dalam data IKC kita tahu siapa mereka ini. Jadi berarti satu tindakan yang lebih bersasar harus diambil. I mean knowing them dan maklumat-maklumat ini juga harus sampai kepada pihak perbankan supaya dapat memudahkan dalam konteks mereka dan juga memastikan kestabilan sistem perbankan sebagainya terjamin. Itu very important untuk kita lihat aspek ini. Pelan pemulihan negara, Tan Sri, banyak yang diumumkan di samping plan-plan sebelum ini, Pemerkasa Plus dan sebagainya. Tapi yang terbaru adalah plan pemulihan negara. Bagaimana plan ini Tan Sri lihat akan membantu sekurang-kurangnya jika tidak memperbaiki situasi ini, mengehadkan situasi ini daripada menjadi lebih serius? Ya, sebenarnya plan pemulihan negara itu lebih bercirikan kepada satu jadual ataupun supaya ada kejelasan, ya, transparansi. Setidak-tidaknya dia membantu semua pihak untuk melihat dan membuat persediaan supaya tidak begitu mendadak. Jadi berarti 3 indikator yang disebut itu yang sebagai nilai ambang yang menentukan fasa-fasa mana kita berada. Jadi pelan pemulihan itu dia setidak memberi kita satu transisi lah. Dan apa yang kita harapkan ialah bukan sahaja kerajaan ya, kita amat mengharapkan rakyat secara keseluruhan juga tampil bukan sahaja untuk vaksin tetapi memastikan kita patuh kepada SOP. Lebih pantas kita dapat menurunkan kes, itu kita. Lebih pantas kerajaan dapat mempertingkatkan vaksin dan juga pastinya akan mengurangkan tekanan ke atas sistem kesihatan. Jadi saya amat mengharapkan dan ini semua terletak atas bahu kita. Kalau sama-sama kita buat, kita boleh percepatkan untuk berganjak ke fasa yang seterusnya. Malah kalau kita lihat lebih kurang 3-4 minggu yang lepas, daripada kemuncak 9,000 lebih kes, kita pergi kepada 5,000 lebih. Itu pun satu pencapaian. Jadi kalau trend itu dapat kita teruskan atau pertingkatkan, kalaulah sekiranya dapat berjaya, kita dapat jump terus kepada fasa 3, itu lebih menarik. Jadi itu adalah satu jadual ya, dan kita pastinya tarikh-tarikh itu adalah unjuran semasa, tetapi kejayaan kita untuk melandaikan seluruh ini, kepantasan kita sebagainya, itu akan mempercepatkan lagi peralihan fasa. Kerajaan, Tan Sri, dengan mungkin keupayaan kewangan yang semakin terhad melakukan yang sehabis baik untuk membantu semua pihak. Rakyat kebanyakannya, vast majority, memainkan peranan mereka untuk memvaksin diri, mengikut SOP dan sebagainya. Bagaimana dengan satu lagi pihak, iaitu sektor swasta? Sektor ini kebanyakannya masih lagi kurang terkesan, setengah industri mereka masih lagi mencatatkan untung. Adakah sudah tiba masanya kerajaan mungkin lebih tegas kepada sektor swasta supaya memaksa mereka untuk melakukan lebih untuk membantu kerajaan untuk bantu rakyat? Sebagai contoh moratorium atau pemilik pusat beli belah mungkin berikan pengecualian sewa kepada SME yang menggunakan pakai premis mereka yang perlu membayar gaji pekerja mereka dan sebagainya. Adakah kita perlu lebih tegas kepada sektor swasta untuk membantu sekarang? Sebenarnya dalam beberapa sesi libat urus, in fact hari ini pun saya ada buat sesi lebat urus dengan sektor peruncitan ya, termasuk pasaraya dan all these malls dan sebagainya. Kita buat engagement ini almost every day berterusan ya. Pertamanya ialah kita dapati ada kesediaan daripada pihak swasta untuk tampil, umpamanya mereka bersedia untuk turut sama menanggung kos dan terlibat di dalam urusan pemberian vaksin. Mereka juga mengambil tindakan-tindakan yang sewajarnya. Pagi tadi umpamanya dengan sektor peruncitan ya, kita harus faham bahawa kita kena mencari titik keseimbangan. Jadi mereka juga tampil meletakkan syarat-syarat pematuhan dan sebagainya. Cumanya ialah yang selalu kita dengar umpamanya sistem perbankan
dan juga mungkin beberapa sektor saja yang mendapat keuntungan yang mungkin agak tinggi kerana sektor yang khusus ya. Bagi saya penting, di sini penting untuk sektor perbankan pastinya kita tidaklah sehingga ke tahap nak melihat mereka rugi. Tetapi bagi saya prihatin mereka terhadap kumpulan-kumpulan yang terjejas. Bukan saja yang kecil dan sederhana ya. Kerana kita harus ingat SME ataupun micro enterprise dia menyewa premis perniagaan daripada tuan punya bangunan. Tuan punya bangunan ini kemungkinan berada dalam kumpulan pendapatan tinggi ataupun syarikat yang besar. Jadi berarti kalau sistem perbankan dapat memberi ruang untuk memberi moratorium yang bersesuaian. Saya mungkin mencadangkan moratorium yang condition. Maksudnya kalau dia meminjam katalah berapa juta untuk beli bangunan, kalau dia diberi moratorium, dia akan menyampaikan ataupun memberi potongan ataupun deferment cukai di bawah. Itu yang menjadi perkara yang penting. Jadi moratorium itu hendaklah condition kepada beberapa tindakan-tindakan yang mungkin boleh memanfaatkan. Macam subsidi upah lah. Kerajaan memberi subsidi upah kepada kumpulan pendapatan yang tertentu dengan syarat majikan tidak memberhentikan mereka. Jadi berarti saya kira dalam keadaan ini kita harus meneliti segala kemungkinan yang ada. Tidak ada jawapan yang tepat, tapi please do not stop. To the bankers, saya rasa ini satu cabaran. Kita harus ingat bahawa having a good economy adalah penting untuk kelangsungan perbankan juga. Jadi saya sebenarnya amat mencadangkan bahawa sebab terlalu banyak rumutan yang kita dengar ya. Rumutan kita dengar bahawa pihak perbankan seolah-olah tidak memberi satu layanan yang mencukupi ataupun mempertimbangkan dan syarat-syarat yang kadang-kadang terlalu ketat. Jadi berarti di sini saya ingat perlu ada kebersamaan di antara semua pihak, bukan saja sektor perbankan, kepada semua pihak. Jadi we need to help those yang perlu ditolong. Jadi that's why to say that everybody must get moratorium pun tak betul juga. Jadi berarti this is the time for us, bagi saya kita selalu dengar whole of government, saya merasakan whole of nation harus ditekankan. Maksudnya bukan saja kerajaan, bukan saja kementerian-kementerian, tapi juga perbankan, swasta dan semua sekali has to come forward. Because this is our problem together.